Majlis dengan segala hormat dan sukacitanya, silakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucap tama dan membuat pengumuman khas demi memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Dengan segala hormatnya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan izinnya juga kita dapat berkumpul pada pagi ini di Dewan Agong Tuanku Chancellor, Kampus Indo Universiti Teknologi MARA, sebuah institusi simbol serta perlambangan kepada perjuangan Melayu dan Bumi Putra yang tiada pernah henti. Terlebih dahulu saya bagi pihak kerajaan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu dan Bumi Putra yang telah menunjang mandat serta kepercayaan kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-17 untuk terus menerajui kepimpinan negara. Apa yang lebih mengharukan adalah UMNO sebagai parti tonggak kepada Barisan Nasional telah berjaya menambah kursi parlimennya daripada 79 kepada 88. Tuan-tuan dan puan-puan, ini membuktikan walau apapun rintangan sekali, apapun tomahan, kepimpinan transformatif UMNO bersama parti-parti komponen Barisan Nasional yang lain terus kukuh, terus kental dan terus ampuh bertahan sebagai parti pilihan rakyat bagi tempoh 5 tahun akan datang, demi meneruskan agenda Melayu dan Bumi Putra di tanah air tercinta. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah selesai pilihan raya umum yang lalu, kita mendengar pelbagai runtutan, pelbagai keluh kesah serta ketidakpuasan hati yang dibangkitkan oleh masyarakat Bumi Putra tentang nasib masa depan dan hala tuju bersama anak-anak cucu mereka di bumi tanah tumpah darah kita. Sememangnya kita mendengar rintihan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita juga menyelami dengan nadi serta resah gulana, tuan-tuan dan puan-puan. Yes, indeed, we hear you. We hear you loud and clear. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak negara mencapai kemerdekaan tanggal 31 Ogos tahun 1957, rakyat telah hidup dalam keharmonian, bersatu padu, membina negara. Pada 16 September 1963, Sabah Sarawak mula bergabung bagi membentuk Malaysia. Alhamdulillah, penyatuan ini membawa sejuta rahmat kepada kita. Lusa dengan izin Tuhan jua, kita akan menyambut genapnya 50 tahun perayaan Jubli Mas Malaysia yang insya-Allah akan saya hadiri di Bandaraya Kuching dan Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan, menyongsong populasi negara pada tahun 1970, Bumi Putra berjumlah 6,1 juta atau 56% penduduk. Orang Melayu terdiri daripada 9 suku kaum utama. Orang asli pula terbagi kepada 18 kategori. Bumi Putra Sabah sebanyak 40 suku, manakala di Sarawak terdapat sejumlah 60 kumpulan etnik.
Semasa Perhimpunan Agung UMNO tahun 2010, saya sebut bahawa Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu, Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau memang Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakun dan Sakai asli adalah Melayu, Arab dan Pakistani semua juga kita kira Melayu, malah mualaf bertakrif Melayu. Buat Imam Mama dan Malabari pun dah serah ke Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, Bansi Penduduk dan Perumahan 2010 menunjukkan orang Melayu dan Bumiputra Islam berjumlah 59.7%. Manakala Bumiputra bukan Islam pula 7.6%, bilangan daripada rakyat keseluruhannya. Unjuran terkini setakat 2013 menganggarkan warga negara Malaysia adalah seramai 27.4 juta orang, yang mana Bumiputra adalah 18.6 juta atau 67.9%. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak merdeka, semua perancangan serta dasar ekonomi Melayu dan Bumiputra oleh pihak kerajaan telah digubal berasaskan perhitungan komposisi masyarakat majmuk tersebut. Secara prinsipnya, perkara dan amalan ini telah diterima pakai sebagai satu kontrak sosial sejak sekian lama oleh seluruh rakyat Malaysia, seperti mana dipersetujui oleh bapa-bapa pengasas negara kita terdahulu, dilindungi dan dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan melalui perkara 153, perkara 160/2, perkara 161A/6/A, juga perkara 161A/6/B. Makanya Melayu dan Bumiputra sebagai trust pada agenda nasional tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Sesungguhnya sebarang prakarsa bersifat nasional yang tidak mengambil kira atau mengabaikan agenda Melayu serta Bumiputra adalah tidak adil dan tidak saksama. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sangat mustahak untuk dipahami dengan baik-baik oleh semua pihak, bahawa kita sentiasa menginsafi dan beringat-ingat tentang agenda Bumiputra sebagai agenda nasional. Ini kerana jika sekiranya kaum majoriti Bumiputra tidak dibela dan merasa diri mereka terancam atau dipinggirkan, negara tidak akan mengecapi keamanan, kestabilan, dan kita tidak mungkin mencapai impian menjadi negara maju yang sejahtera dan sentosa seperti yang digambarkan pada tahun 2020. Harta sejarah telah membuktikan dalam pembangunan ekonomi negara, terutamanya sejak dasar ekonomi baru dilaksanakan, bukan saja orang Melayu dan Bumiputra, bahkan semua rakyat Malaysia berkongsi nikmat meraih manfaat bersama hasil daripada pembangunan ekonomi negara. Jelasnya ini telah kita lakukan bukanlah dengan mengambil atau menidakkan hak sesiapa, tetapi sebenarnya melalui penciptaan kekayaan baru dan penjanaan pertumbuhan ekonomi yang mampu.
Tuan-tuan dan puan-puan, tawarikh dunia juga telah menunjukkan bagaimana jika sesebuah kerajaan itu gagal memainkan peranan proaktif sebagai pengimbang sosioekonomi secara adil dan saksama antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki, antara pemodal dan pekerja, antara tuan punya tanah dan penyewa, antara pekerja kola putih dan kola biru, telah dan sedang membawa malapetaka. Jika diimbau kembali dasar ekonomi baru, yakni DEB telah diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Allahyarham Tun Abdul Razak Ahmad Said untuk menangani isu ketidakseimbangan sosioekonomi antara etnik dan pembasmian kemiskinan berikutan tragedi 13 Mei. Begitulah dasar ekonomi baru telah berlangsung di antara tahun-tahun 1971 hingga 1990. Semenjak tahun 1965 sehingga tahun 2010 pula, sebanyak 10 rancangan Malaysia, 3 rangka rancangan jangka panjang telah dilaksanakan. Dasar pembangunan nasional pula melewati tempoh-tempoh tahun 1991 sehingga tahun 2000. Kemudiannya, dasar wawasan nasional merentasi tahun 2001 hingga 2010. Dalam pada itu, saya juga telah melancarkan dasar transformasi nasional semasa membentangkan bajet tahun 2010 sebagai paksi pengukuhan dan pemangkin untuk mencapai wawasan 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak merdeka, kerajaan telah mewujudkan pelbagai instrumen dan institusi demi Melayu dan Bumiputra. Antaranya Bank Bumiputra, Lembaga Urusan Tabung Haji, Mara, Felda, Rista, Felda, Uda, Pernas Darah, Jengka, Ketengah dan Kesedah. Perdana Menteri ketiga, Tun Sin On pula telah menubuhkan pemodalan nasional berhad dan melancarkan skim amanah nasional. Seperti yang kita maklumi juga, kepentingan Bumiputra telah diperkokohkan lagi oleh Perdana Menteri keempat, Tun Dr. Mahathir melalui dasar perswastaan dan wawasan 2020 yang menjadi landasan perjalanan negara kita. Dan Menteri kelima pula, Tun Abdullah, telah mewujudkan koridor-koridor untuk merancangkan pembangunan ekonomi wilayah. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak saya mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan telah melancarkan modal baru ekonomi yang bermatlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan yang saksama, menyaksikan masyarakat Melayu dan Bumiputra standing dengan masyarakat lain apabila fajar negara maju menyingsing kira-kira 7 tahun lagi. Selain itu, secara dasar, modal baru ekonomi memperkenalkan pendekatan pembangunan secara inklusif berasaskan prinsip pertumbuhan dengan kesaksamaan atau growth with equity bagi memastikan semua masyarakat di Malaysia membolehi manfaat daripada pembangunan ekonomi dan kekayaan negara. Manakala rancangan Malaysia ke-10 bermula pada tahun 2011 yang lalu hingga 2015 nanti bertujuan untuk menyediakan peluang yang adil kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira etnik maupun latar kedudukan geografi untuk terlibat sama dalam semua aktiviti ekonomi. Ini adalah berasaskan pada prinsip mesra pasaran, berasaskan keperluan terus
dan meritokrasi. Tetapi meritokrasi yang kita maksudkan di sini adalah persaingan dalam kalangan bumi putra. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan juga memperkenalkan program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi bagi membentuk satu ekosistem pembangunan ekonomi negara yang lebih teguh dan lebih berdaya tahan. Hasil pelaksanaan program transformasi, pertumbuhan ekonomi negara terus mencatat pertumbuhan yang kukuh dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Pada tahun 2011 dan 2012, kadar pertumbuhan ekonomi negara berkembang masing-masing sebanyak 5.1% dan 5.6%. Apa yang ingin saya tegaskan di sini? Pertumbuhan secara berterusan begini adalah amat penting, kerana dengan adanya pertumbuhan barulah kita dapat mengalihkan kekayaan negara kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui perancangan ekonomi yang rapi dan bijaksana, taraf hidup bumi putra telah meningkat. Misalnya, pendapatan purata bulanan isi rumah bumi putra telah naik daripada RM172 pada tahun 1970-an kepada RM4.457 pada tahun 2012, iaitu hampir 2.500% dalam jangka masa 42 tahun. Kadar kemiskinan bumi putra pula telah berkurangan daripada 64.8% dalam tahun 1970-an kepada 2.2% pada tahun 2012. Pemilikan ekuiti syarikat korporat bumi putra juga telah meningkat daripada hanya 2.4% dalam tahun 1970-an kepada 23.5% pada tahun 2011. Selain itu, kecuali dalam beberapa sektor guna tenaga tertentu, bilangan tenaga kerja bumi putra dalam kategori profesional, terutamanya golongan bertauliah seperti doktor, perubatan, para jurutera dan para peguam sudah menghampiri peratusan komposisi kaum. Ini membuktikan dasar ekonomi baru sebagai langkah awal telah berjaya menangani jurang antara kaum dalam usaha membangunkan sosio-ekonomi masyarakat bumi putra. Jelasnya, sepanjang lebih 4 dekad masyarakat bumi putra telah melalui fasa pertama transformasi. Tuan-tuan dan puan-puan, namun begitu, kerajaan sedia maklum bahawa masih wujud jurang ketaksamaan pendapatan antara etnik. Sebagai contoh, pada tahun 2012, pendapatan purata bulanan kaum Cina lebih tinggi berbanding bumi putra pada nisbah 1 kepada 1.43 kali ganda. Dalam konteks pemilikan ekuiti syarikat korporat pula, kita masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Efektif kontrol kita ke atas syarikat korporat terkini hanyalah pada sekitar 10%. Kerajaan juga faham bahawa penglibatan masyarakat bumi putra dalam aktiviti keusahawanan masih tidak signifikan dan majoritinya hanya berada pada tahap usahawan kecil dan mikro. Lantaran demikian, tuan-tuan dan puan-puan, atas sokongan dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang Melayu dan bumi putra pada pilihan raya umum ke-13 baru-baru ini,
Maka pada hari ini kerajaan memutuskan untuk membuat satu anjakan besar bagi melaksanakan strategi-strategi serta pendekatan-pendekatan yang konkret dan tuntas. Perjumpaan penuh bermakna dan bersejarah ini kita namakan sebagai Majlis Pemerkasaan Ekonomi Bumi Putra. Segalanya ini kita berbuat demi membela untuk nasib orang-orang Melayu dan masyarakat Bumi Putra dari dulu, kini dan selamanya. Pemerkasaan Ekonomi Bumi Putra ini memberi fokus kepada 5 strategi utama. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan pertama, mendaya modal instan Bumi Putra. Seperti kita maklumi, modal instan merupakan aspek terpenting dalam membangunkan sebuah masyarakat. Kerajaan sebenarnya telah berjaya menempatkan secara signifikan Kerajaan Bumi Putra di institusi pengajian tinggi awam dalam negeri dan luar negara. Oleh itu, fasa seterusnya adalah pemerkasaan modal instan Bumi Putra yang menjurus pada pemadanan kelayakan dan kemahiran tenaga kerja dengan keperluan pasar. Untuk tujuan itu, pertamanya, bagi pelajar yang rendah pencapaian akademik dan tahap kemahiran, kerajaan akan memperbanyakkan program peningkatan kemahiran bagi menyediakan peluang kedua supaya mereka memperolehi lebih banyak ruang untuk mendapat pekerjaan. Dalam aspek ini juga, program reskilling akan dipergiatkan. Untuk tujuan itu, peruntukan tambahan akan diberikan kepada giat mara bagi memperoleh peralatan teknologi lebih terkini untuk mengendalikan program latihan. Manakala bilangan program latihan dikendalikan oleh Institut Kemahiran Belia Negara juga akan ditambah dengan mengamalkan pendekatan latihan 2 shift. Kedua, kepada golongan graduan Bumi Putra yang menganggur pula, kerajaan akan menggiatkan lagi program latihan bagi mengatasi masalah keboleh pasaran agar bersesuaian dengan keperluan industri. Untuk tujuan tersebut, program-program seperti Skim Latihan 1 Malaysia, Graduate Employability Management Scheme dan program peneraju skill akan diperluas untuk menambah bilangan terima faedah. Ketiga, bagi menambah bilangan Bumi Putra berkelulusan tinggi, agensi berkaitan seperti Jabatan Perkhidmatan Awam dan MARA akan memperluaskan program pendidikan lepasan ijazah bagi memenuhi keperluan pasaran, terutamanya dalam bidang-bidang kritikal dan berteknologi tinggi. Keempat, dalam melahirkan lebih ramai golongan profesional Bumi Putra, program peneraju profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra serta program-program seumpamanya akan diperluaskan. Ini akan membantu mereka membolehi pengiktirafan sebagai tenaga kerja profesional dan bertauliah, terutamanya dalam bidang-bidang kritikal seperti accountancy, doktor pakar, arkitek, jurukera dan ahli sains aktuari. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan kedua, memantapkan pemilikan ekuiti Bumi Putra dalam sektor korporat. Sehingga kini had maksimum bagi setiap individu dalam pelaburan amanah saham Bumi Putra adalah sebanyak RM200,000. Justru bagi menggalakkan penyertaan,
terutamanya golongan menengah Bumi Putra. Dalam pemilikan saham, sukacita saya mengumumkan skim amanah saham Bumi Putra 2 ataupun ASB 2 akan dilancarkan oleh Pemodalan Nasional Berhad dengan suntikan sebanyak 10 bilion unit saham. Equinas juga akan diberi tanggungjawab untuk mengambil alih peranan sebagai peneraju program skim jejak jaya Bumi Putra. Program tersebut akan ditransformasikan melalui equity dan kepakaran pengurusan bagi membimbing syarikat-syarikat Bumi Putra supaya dapat disenaraikan di Bursa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan ketiga memperkokoh pemilikan aset bukan kewangan Bumi Putra. Bumi Putra masih lagi ketinggalan dalam pemilikan aset bukan kewangan seperti rumah, kediaman, premis industri dan kompleks komersial. Sebagai contoh, dalam tahun 2012, transaksi rumah kediaman yang direkodkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, 36.3% transaksi rumah kediaman melibatkan Bumi Putra dengan nilainya hampir 18 bilion ringgit atau 26%. Pada sudut lain pula, banyak aset bukan kewangan seperti harta tanah dalam kalangan masyarakat Bumi Putra Islam yang tidak diuruskan secara teratur atau terbiar menyebabkan nilai aset berkenaan menjadi rendah. Justru bagi mengoptimumkan nilai dan manfaat aset berkenaan sebagai permulaan, Yayasan Wakaf Malaysia akan diperkemaskan untuk ditukar taraf menjadi entiti wakaf korporat. Kerana institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Tanah Berhad, Majlis Amanah Rakyat dan Pembadanan Usahawan Nasional Berhad akan diperkokohkan bagi membangun atau memperolehi hartanah komersial dan industri, terutamanya di lokasi strategik di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu, kerajaan menyedari tahap kemampuan masyarakat Bumi Putra untuk memiliki rumah adalah rendah dan ditambah lagi dengan harga pasaran rumah yang semakin meningkat. Ke arah memperkasakan pemilikan aset tanah bagi menjana kekayaan Bumi Putra, kerajaan melalui Syarikat Perumahan Rakyat Satu Malaysia atau PRIMA serta Syarikat Perumahan Negara Berhad dan dengan kerjasama kerajaan-kerajaan negeri akan memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada Bumi Putra di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Manakala menurut perangkaan 58% daripada 72% penduduk Malaysia yang menetap di bandar adalah Bumi Putra. Namun kerajaan tahu peratusan pemilikan hartanah Bumi Putra di kawasan bandar adalah kecil. Maka tanpa intervensi kerajaan bagi membetulkan keadaan ini, kedudukan pemilikan hartanah Bumi Putra semakin meruncing. Lantaran itu, peranan UDA Corporation akan diperkokohkan untuk membantu membangun hartanah termasuk rumah kediaman kompleks, ruang perniagaan, bangunan industri dan perdagangan di kawasan bandar. Bersabit hal ini juga, saya akan mengarahkan GLC dan GLIC yang terlibat dalam perniagaan hartanah untuk memberi penekanan pada pembangunan hartanah Bumi Putra, terutamanya perumahan rumah kedai dan premis komersial. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan keempat memperhebat keusahawanan dan perniagaan Bumi Putra. Sebagaimana kita maklum, perniagaan dan keusahawanan merupakan aktiviti ekonomi terpenting bagi menjana pendapatan dan kekayaan.
Walaupun penglibatan Bumi Putra dalam kegiatan tersebut masih rendah disebabkan terdapat beberapa kekangan yang dihadapi, termasuk teknologi pengeluaran yang lapuk, kekurangan akses pada dana dan modal serta pasaran produk yang terhad. Dalam mengatasi isu akses pada dana, pembiayaan bagi usahawan kecil dan sederhana pula, peranan agensi pembangunan usahawan Bumi Putra seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional, MARA dan PUMB akan diperkuatkan supaya bilangan usahawan Bumi Putra yang menerima akan bertambah, termasuk di Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu, sukacita saya umumkan tambahan pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak 300 juta ringgit untuk tempoh 5 tahun. Bilangan sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia yang majoritinya wanita disasarkan meningkat daripada 350,000 kepada 500,000 orang pada tahun 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini juga saya mengumumkan dana tambahan sebanyak 700 juta ringgit kepada Tekun Nasional. Bilangan usahawan Tekun Nasional juga dijangka akan meningkat daripada 270,000 pada tahun 2013 kepada 370,000 pada tahun 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menyaut keluhan usahawan yang mengalami kesukaran mendapatkan akses ke pasaran, maka kerajaan mengarahkan semua kementerian dan GLC mengukuhkan sistem pembangunan vendor Bumi Putra. Pemilihan vendor mestilah berasaskan meritokrasi di kalangan Bumi Putra. Barulah usahawan Bumi Putra dapat dipupuk menjadi daya maju dan manfaat. Seiring dengan itu, saya juga mahukan jangka masa kontrak dan konsensi vendor disesuaikan dengan tempoh bayaran balik pinjaman bank agar projek mereka dapat dijalankan dengan lancar. Berkait dengan pemerkasaan program pembangunan vendor atau BDP, Petronas naklah melonjakkan program BDP-nya bagi mengukuh rantaian bekalan sektor minyak dan gas, tenaga nasional pula dalam sektor tenaga, manakala Telekom Malaysia dan Axiata dalam sektor komunikasi, UEM dalam sektor pembinaan, serta Sime Darby dan Velda Global Ventures untuk sektor perdagangan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan pemerkasaan ekonomi Bumi Putra ini juga, saya mahukan semua ketua pegawai eksekutif di GLC menetapkan sasaran ke atas penyertaan Bumi Putra, termasuk perolehan yang dianugerah kepada vendor. Ini wajiblah dimasukkan sebagai petunjuk prestasi utama atau KPI kepada semua CEO atau ketua pegawai eksekutif syarikat masing-masing. Hubungan itu suka saya kongsikan dalam sektor minyak dan gas. Antara sekarang sehingga tahun 2012, Petronas sedang dan akan menjalankan beberapa projek utama dalam sektor upstream dan downstream. Melalui projek-projek tersebut, kita merangkakan supaya syarikat-syarikat Bumi Putra mendapat manfaat daripada kontrak yang bernilai 20 bilion ringgit setiap tahun untuk kerja-kerja penghematan di sektor upstream dan downstream. Jangka hayat kemudahan-kemudahan ini selalunya mengambil masa lebih ataupun selama 25 tahun atau lebih. Dianggarkan sekurang-kurangnya 22 skop kerja kritikal bakal diwujudkan dan dapat memberi manfaat kepada syarikat-syarikat Bumi Putra. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menangani isu rantaian perbekalan pula, kerajaan melalui GLC dan GLIC akan membangunkan sekumpulan usahawan Bumi Putra yang akan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan perindustrian dan yang berpotensi dan mempunyai
nilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, GLC dan GLIC akan menerajui usaha untuk mewujudkan beberapa konsortium syarikat Bumi Putra dalam sektor-sektor yang terlibat. Tuan-tuan dan puan-puan, program perswastaan secara umumnya telah berjaya menjadi pemangkin bagi mewujudkan individu dan syarikat Bumi Putra yang berjaya. Oleh itu, untuk merancangkan lagi program berkenaan, unit kerjasama awam swasta atau UKAS akan mengambil inisiatif untuk mengenal pasti secara terpilih mana-mana perkhidmatan kerajaan yang berdaya maju untuk diswastakan kepada Bumi Putra. Sebagai langkah untuk memastikan peluang syarikat Bumi Putra untuk memperolehi kontrak serta sebagai persediaan untuk bersaing pada masa hadapan pula, dasar carve-out akan diperluaskan kepada projek-projek besar lain di bawah kementerian serta GLC dan GLIC. Dasar ini telah berjaya dilakukan di dalam projek MRT, di mana sebanyak 47% atau 9 bilion ringgit telah dianugerahkan kepada syarikat Bumi Putra terpilih secara meritokrasi. Sebagai contoh, 4 projek tambahan yang telah dikenal pasti untuk menyertai program ini ialah projek Menara Warisan Merdeka, Bukit Bintang City Centre, Market Exhibition Centre, dan program pembangunan Institut Penyelidikan Getah Sungai Buloh. Tuan-tuan dan puan-puan, demi kelangsungan agenda, kita wajar membina satu komuniti baru entrepreneur Bumi Putra yang mempunyai ciri-ciri seperti daya tahan, daya saing, daya juang, bersifat inovatif dan berani mengambil risiko. Mereka juga perlu mempunyai minat yang tinggi atau passionate dalam mengikuti bidang-bidang baru berasaskan pengetahuan atau knowledge-based economy seperti teknologi maklumat, bioteknologi dan teknologi hijau. Untuk tujuan ini, satu skim pembiayaan baru yang sangat kreatif lagi unik dinamakan sebagai skim pemulaan entrepreneur baru Bumi Putra atau ringkasnya SUPER akan diperkenalkan. Skim ini bertujuan untuk membantu syarikat-syarikat startup. Bagi tujuan itu, dana sebanyak 100 juta ringgit akan diperuntukkan dalam tempoh 3 tahun. SUPER ini akan menyediakan kemudahan grant sehingga RM500,000 kepada usahawan atau entrepreneur baru yang kreatif dan inovatif dalam bidang-bidang strategik yang mempunyai potensi masa hadapan yang besar. Pemilihan entrepreneur, usahawan-usahawan Bumi Putra ini adalah berdasarkan merit dan akan dibuat oleh sekumpulan panel entrepreneur atau usahawan di kalangan mereka yang berjaya. Di samping itu, entrepreneur baru yang terpilih akan turut mendapat perkhidmatan mentoring daripada usahawan yang sudah berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus pemerkasaan kelima memantapkan ekosistem penyampaian kerajaan. Sebagaimana yang saya sebutkan, kerajaan mendengar luahan rasa yang dilontarkan oleh masyarakat Bumi Putra berhubung tahap penyertaan dalam program pembangunan sosio-ekonomi. Oleh itu, bagi memastikan agenda pembangunan sosio-ekonomi Bumi Putra dapat dilaksanakan secara efektif, sistem penyampaian akan diperkemas dan diperkejap untuk mewujudkan ekosistem yang cekap, komprehensif dan konstruktif. Untuk itu, unit-unit pembangunan Bumi Putra atau UPB akan diwujudkan di semua kementerian
Unit pembangunan Bumi Putra ini bertanggungjawab bagi merangka cadangan dan melaksanakan inisiatif agenda Bumi Putra. Tuan-tuan dan puan-puan, menjiwai kepentingan dan perjuangan Bumi Putra, saya ingin memetik 7 wasiat oleh 9 raja-raja Melayu semasa memperkenankan perjanjian kemerdekaan untuk menubuhkan sebuah persekutuan. Bahasanya, dan saya petik di sini, kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu isytihar dan simpan untuk anak cucu kamu. Selain gunung, ganang, tasik dan hutan simpan, tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya kamu rebutlah bersama-sama kaum lain. Tuan-tuan dan puan-puan, wasiat ini sangat terang bagi bersama. Ia telah menyatakan secara tidak langsung tentang ekuiti dan pemilikan orang Melayu dan kemudahannya diperluaskan kepada Bumi Putra melalui kebersatuan Sabah dan Sarawak apabila Malaysia dibentuk 50 tahun yang lalu. Kendati pun begitu, bagi pihak kerajaan secara tulus ikhlas, saya meminta kepada semua pihak agar jangan bersalah sangka ataupun sesekali bersalah faham tentang pemerkasaan ekonomi Bumi Putra ini. Sesungguhnya inisiatif dan haluan besar ini kita lakukan bukan dengan jalan memintas, tidak dengan cara mengambil hak orang lain maupun menafikan kepentingan sesiapa sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan, certainly we are doing what is fair, we are doing what is right, and we are doing what is equitable. Maknanya kita tidak mempunyai apa-apa nawaitu ataupun sekelumit pun rasa prejudis terhadap bangsa-bangsa lain. Sayuga yang tertanam di benak sanubari saya di kerajaan adalah hasrat murni untuk terus gigih mencipta serta menjana kekayaan baru. Semoga nikmat dan kemakmurannya dapat diraih serta dirasai oleh semua golongan sebagai rakyat Malaysia secara adil dan saksama. Bahkan kerukunan kita telah diiktiraf pada tanggal ke-20 sebagai negara paling stabil dan aman di dunia. Begitulah istimewa dan uniknya Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ujuk pangkalnya, hendak saya pertegaskan bahawa kita adalah kerajaan yang berhemah lagi bertanggungjawab ke atas seluruh lapisan rakyat tanpa mengira apa jua latar belakang, sama ada Bumi Putra atau bukan Bumi Putra, Islam maupun bukan Islam. Kita juga tidak seperti setengah pelaku politik yang tidak sudah-sudah menyalakan api perkauman sehingga menggerun dan memesongkan pemikiran rakyat. Suka tidak suka, seandainya tidak berhati-hati dan terpengaruh dengan sentimen pihak luar melalui dalam dan petualang dalaman ini, maka tempiasnya akan terpecik kepada kita. Sekiranya dibiar dan tidak dibendung, Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat lagi merdeka pada akhirnya akan musnah dan membungkam, barang dijauhkan oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana di awal ucapan tadi, saya menyatakan kita berhimpun di sini bukan untuk saja-saja. Kita berkumpul di sini bukan untuk suka-suka. Seperti slogan yang popular, UITM di hatiku. Makanya universiti ini sangat dekat di hati kita sebagai sebuah institusi Bumi Putra yang cukup membanggakan. Bahkan masih segar lagi dalam ingatan sewaktu saya berucap sebagai timbalan Presiden UMNO pada Perhimpunan Agung tahun 2005
Saya telah mengumumkan supaya enrollment pelajar UiTM ditingkatkan daripada 100,000 kepada 200,000 menjelang tahun 2015. Kini alhamdulillah bilangannya sudah pun mencecah 180,000 orang. Maka pada pagi ini pula, dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai Menteri Pendidikan, saya ingin mengumumkan hasrat peningkatan enrollment pelajar Universiti Teknologi Barat ini kepada 250,000 menjelang tahun 2020. Penambahan ini juga termasuk penubuhan beberapa lagi kampus baru di seluruh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, demi Melayu, demi Bumiputra, saya ingin mengumumkan penubuhan dana pendidikan MARA yang berjumlah 1 bilion ringgit bagi membiayai keperluan program latihan pendidikan, keusahawanan pendidikan dan pembangunan serta inovasi. Dana ini berbentuk matching fund nisbah 1:1 antara MARA dan kerajaan yang akan disalurkan secara bertengkar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sedar masyarakat telah meletakkan harapan yang tinggi pada teraju bagi menakhoda agenda pembangunan Bumiputra. Kini untuk membestarikan lagi teraju sebagai sebuah badan yang unggul, ia akan diletakkan langsung di bawah saya sendiri sebagai Perdana Menteri dengan diketuai oleh seorang menteri atau ketua pegawai eksekutif bertaraf menteri. Sebagai memenuhi hasrat kita untuk mewujudkan komuniti entrepreneur Bumiputra, seperti saya umumkan bahawa Institut Keusahawanan Negara atau INSCAN kini akan diletakkan di bawah seliaan teraju. Begitulah juga skim pemulaan entrepreneur baru Bumiputra atau SUPER yang baru saya wujudkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai payung dan kemuncak strategi pemerkasaan ini, sebuah kansel yang dipanggil Majlis Ekonomi Bumiputra atau MEB akan ditubuhkan bagi menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputra. Majlis Ekonomi Bumiputra ini akan difungsikan sendiri oleh saya, dan timbalan komisinya adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan keanggotaan beberapa menteri berkenaan. Keahliannya pula bersifat kompak, di mana pelbagai badan bukan kerajaan dan pihak-pihak yang relevan akan diundang. Majlis yang penting ini akan bersidang sekurang-kurangnya sekali sebulan dan jika perlu lebih dari itu. Tuan-tuan dan puan-puan, maka berpasak dan bertunjang dengan Majlis Ekonomi Bumiputra kepada orang-orang Melayu dan Bumiputra, usahlah berbimbang-bimbang dan bergundah-gundah, kerana selagi ada bulan dan bintang, selagi hayat kita membandang, sebagai Melayu dan Bumiputra tetap menjadi keutamaan dan pendidikan perjuangan kita sampai bila-bila. Akhir kalam, saya berikrar sama-sama dengan rakan-rakan saya dalam kerajaan akan terus beristiqamah memperkasakan ekonomi Melayu dan Bumiputra. Mudah-mudahan dengan izin dan ketentuan Allah juga semuanya akan tercapai. Hidup Melayu, hidup Bumiputra, hidup Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atas, Ray.